Setidak-tidaknya tunjuklah sedikit rasa hormat. Ketika merasmikan pembukaan Parlimen kemarin, antara intipati titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar ialah peringatan baginda kepada ahli-ahli parlimen bahawa baginda tidak akan melayan sebarang percubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Baginda bertitah semua orang harus menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk dan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba mengganggu-gugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Titah baginda lagi. Tidak dinafikan titah tersebut adalah titah yang baik demi kepentingan negara serta rakyat. Bagaimanapun ketika sesi parlimen bermula, lain pula jadinya. Titah agung itu bukannya hendak dijunjung dan dihormati, tetapi seperti cuba dipertikaikan pula. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim menyatakan pendapat bahawa agung mesti mematuhi peruntukan perlembagaan dan tidak mengikut selera dan sentimen peribadi. Hassan mengingatkan rakyat Malaysia bahawa agung adalah tertakluk kepada sistem raja berperlembagaan, bukan raja mutlak. Agung tidak boleh tidak layan jika benar-benar wujud keadaan seperti yang dinyatakan di dalam perlembagaan, seperti yang ada disebut di dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana pihak pembangkang berjaya mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk membentuk kerajaan baharu. Adalah sah dan legitimate atau absah jika kerajaan yang ada tetapi hilang keabsahan, maka pembangkang berusaha secara perlembagaan mengikut undang-undang dan demokrasi menggantikan kerajaan penyandang yang telah hilang sokongan. Agung kena ikut peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan, bukannya ikut selera dan sentimen peribadi, kata Hassan di Petik Malaysia Kini. Hassan berkata bahawa adalah menyalahi undang-undang dan tidak berperlembagaan untuk kerajaan yang telah kehilangan sokongan dan keabsahan untuk memerintah dibenarkan terus menjadi kerajaan sehingga tamat penggal pilihan raya. Perlembagaan Persekutuan tidak ada kata bahawa sesuatu kerajaan yang dibentuk selepas satu pilihan raya akan tetap kekal hingga tamat tempoh 5 tahun, iaitu sehingga pilihan raya umum akan datang. Agung juga seperti ahli-ahli politik kena patuh dan hormati Perlembagaan Persekutuan. Perkara yang tidak ada di dalam perlembagaan tidak boleh diada-adakan sesuka hati. Yang boleh meminda perlembagaan hanya satu badan sahaja, iaitu Parlimen. Dalam perkara ini, Agung telah crossed the line atau melampaui batas, katanya, mengejutkan banyak pihak. Sementara itu, Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menifatkan titah agung mengenai pertukaran kerajaan adalah pandangan peribadi baginda. Kata beliau, seorang Perdana Menteri boleh dianggap hilang keyakinan melalui beberapa kaedah yang dinyatakan dalam perlembagaan. Menurut Ahli Parlimen Kota Baru itu, setiap orang perlu memberikan pandangan berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan. Itu pandangan tuanku. Tetapi sesiapa pun yang bercakap ia mesti mengikut Perlembagaan Persekutuan. Apa-apa pun mesti ikut perlembagaan, katanya. Taqiyuddin yang juga seorang peguam menambah, seseorang Perdana Menteri boleh digantikan walaupun ketika Parlimen masih berkuat kuasa, iaitu apabila individu terbabit hilang sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Hal tersebut katanya termaktub dalam perlembagaan. Beginilah, meskipun apa yang dinyatakan kedua ahli parlimen berkenaan, iaitu seorang di blok kerajaan dan seorang lagi di blok pembangkang, jika ada kebenarannya sekalipun, tindakan mereka menyanggah secara terbuka turut memperlihatkan sikap tiada rasa hormat kepada Yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara yang berdaulat. Apatah lagi, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar baru kira-kira sebulan dilantik menjadi agung. Tidak bolehkah sementara tiada apa-apa gerakan untuk menjatuhkan kerajaan ketika ini, mereka tidak membuka mulut mempertikaikan titah agung itu secara terbuka? Lagipun mereka beria-ia bercakap daripada sudut perlembagaan menyanggah titah agung itu, adakah blok pembangkang sudah mempunyai jumlah yang cukup ahli-ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada? Kalau bilangan pun tiada, apa tujuan sanggahan itu dilakukan sekarang ini? Bukankah berdiam itu lebih baik, lebih manis dan lebih beradab? Setidak-tidaknya tunjuklah sedikit rasa hormat kepada Yang di-Pertuan Agong yang seharusnya kita sanjung kedudukan baginda.